Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 21 Jun 2024. Sabah akan menghantar kontingen terkuat dalam Tamasya Sukan Malaysia SUKMA dan para SUKMA ke-21 yang akan berlangsung di Sarawak Ogos depan. Ia bagi memberi saingan sengit kepada negeri-negeri lain termasuk tuan rumah Sarawak pada kejohanan tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor yakin penganjuran SUKMA kali ini akan berjalan lancar kerana Sarawak mampu melakukan yang terbaik. Beliau berkata demikian semasa menerima kunjungan hormat Jawatan Kuasa Induk SUKMA dan para SUKMA ke-21 Sarawak di Menara Kinabalu. Kunjungan diketuai Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Dalam kunjungan ini, Datuk Seri Abdul Karim memberi taklimat berkenaan persiapan Sarawak selain menyerahkan surat jemputan kepada Ketua Menteri untuk menghadiri majlis perasmian SUKMA ke-21 Sarawak Ogos depan dan para SUKMA sebulan kemudian. Persiapan SUKMA ke-21 Sarawak yang hanya berbaki 58 hari lagi berjalan lancar dan akan diadakan di 9 bahagian negeri Sarawak. Sabah adalah negeri terakhir yang dikunjungi Jawatan Kuasa Induk SUKMA dan para SUKMA ke-21 Sarawak selepas mengunjungi semua negeri termasuk negara Brunei Darussalam. Terdahulu, Datuk Haji Ji yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS meluangkan masa minum petang bersama Presiden-Presiden Parti Komponen GRS di pejabatnya di Menara Kinabalu. Perjumpaan itu antara lain bertujuan membincangkan isu-isu semasa berkaitan negeri dan negara. Penduduk sekitar Bandaraya Kota Kinabalu dan daerah Tuaran bakal menikmati bekalan air lebih baik apabila kerja-kerja pembinaan paip utama dari Loji Rawatan Air Telibong LRA2 Tamparuli ke Telipuk siap sepenuhnya Februari tahun depan. Dengan siapnya pembinaan paip utama ini, kapasiti bekalan air ke kawasan itu dijangka meningkat sehingga 80 juta liter sehari. Loji Telibong 2 Fasa 2 sebenarnya sudah siap. Yang belum siap ni hanyalah kerja-kerja membina paip utama yang baru daripada Telibong 2 Fasa 2 tersebut ke Telipuk. Yang mana ini kita sedang berkoordinasi dengan JKR dan Jabatan Air untuk menyegerakan pemasangan paip baru itu. Datuk Shah Helmi yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian selepas mendengar taklimat Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Air Negeri Sabah di Kudat sempena lawatan kerjanya ke daerah berkenaan. Kerajaan negeri komited untuk menangani masalah kekurangan bekalan air di bahagian pantai utara Sabah termasuk daerah Kudat dengan melaksana pelbagai inisiatif bagi meningkatkan bekalan air bersih. Masalah bekalan air di kawasan tersebut berpunca daripada kebocoran paip lama, kecurian air, kadar air tidak berhasil yang tinggi serta tekanan air rendah. Warga kerja Hospital Pakar KPJ Kota Kinabalu diingatkan tidak menyalahgunakan kedudukan, jawatan atau kuasa bagi mendapatkan projek untuk diri sendiri atau ahli keluarga. Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah, Datuk S. Karunaniti berkata pihaknya tidak akan berkompromi dan tindakan tegas akan diambil. Penginstitusian integriti bukan perkara mudah, namun beliau yakin warga Hospital Pakar KPJ Kota Kinabalu mampu melaksanakannya demi meningkatkan imej hospital sekaligus mengelak skandal yang boleh menjatuhkan reputasi dan merugikan organisasi berkenaan. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena Majlis Ikrar Bebas Rasuah IBR Hospital Pakar KPJ di Kota Kinabalu. Teksnya disampaikan Timbalan Pengarah Pencegahan Rasuah SPRM Sabah, Alexander S. Kunghi. Lafaz IBR ini diketuai Pengurus Besar KPJ Sabah, Faizal Mohamed. Selepas IBR, kerjasama antara SPRM dan Hospital Pakar KPJ Kota Kinabalu akan diteruskan menerusi pelaksanaan program pendidikan anti rasuah.
Pelaksanaan program jalinan kasih Jabatan Penjara memberi fokus kepada program prospek bersama komuniti. Antaranya aktiviti Pusat Kehadiran Wajib PKW melibatkan pembersihan rumah-rumah ibadat serta operasi pertanian yang kini sedang dilaksanakan di Pusat Integrasi Tuaran. Timbalan Pengarah Penjara Pusat Kota Kinabalu, Jani Ayong Rajawa berkata pelaksanaan program berkenaan bertujuan menggalakkan prospek bekerjasama dengan komuniti. Kita juga ada program resettlement. Itu antara program-program yang ditunjangi oleh VC kita. Untuk yang prospek yang ditempatkan khusus di Pusat Reintegrasi, mereka dipanggil sebagai orang yang diselia dan mereka memperoleh allowance sebanyak RM200. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan Majlis Jalinan Kasih sempena Pesta Kehormatan dan Hari Raya Aidiladha tahun 2024 di Penjara Pusat Kota Kinabalu. Bagi prospek, pelibatan dalam program dilaksana memberi peluang kepada mereka merapatkan silaturahim sekaligus mendisiplinkan diri sebelum kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat. Rancangan saya kalau habiskan masa di sini, jika Tuhan benarkan ada masa lagi kita di luar, saya memang mau balik kampung lah. Mudah-mudahan sepunya mama pun masih lagi dibagi kesehatan yang bagus. Kami memang sudah ditekankan belajar program pembangunan insan PPI ini. Banyak pegawai-pegawai di sini yang membantu kami dari pengarah dia sampai ke pegawai bawahan memang bagus. Memang banyak memberi dorongan kepada kami lah. Adanya aktiviti ceramah agama, boleh dikatakan tiap-tiap minggu ada ceramah, nasihat pegawai-pegawai di sini pun selalu bagi nasihat juga. Memang dari luar ada belajar agama, tapi sudah itu pengaruh dengan kawan-kawan. Jadi balik sini ada macam dikatakan bagi refresh balik. Sempena majlis ini, 29 daripada 2,851 prospek di Penjara Pusat Kota Kinabalu terpilih meraihkan Pesta Kehormatan dan Hari Raya Aidiladha bersama ahli keluarga. RTM Tawau mengambil inisiatif mengadakan bengkel penjagaan dan pemeriksaan kesihatan bagi memberi pendedahan kepentingan penjagaan kesihatan mental dan fizikal kepada warganya. Ia juga sebagai menyahut saranan Menteri Komunikasi yang mahu warga kementerian mengutamakan aspek kesihatan. Tujuan bengkel penjagaan dan pemeriksaan kesihatan pada hari ini dibuat ialah bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesihatan pegawai-pegawai di RTM Tawau untuk rawatan selanjutnya jika berlaku masalah kesihatan. InsyaAllah program ini kita akan buat berterusan, maksudnya mungkin setiap tahun. Beliau berkata demikian selepas penutupan bengkel tersebut di Anjung Tawau FM. Sementara itu, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Tawau, Dr. Mira Papo menggalakkan orang ramai membuat saringan kesihatan awal bagi membolehkan rawatan awal diberikan sekiranya dikesan menghidap sebarang penyakit. Kesihatan mental memang pentinglah kepada semua orang sebab kadang-kadang kita rasa macam kita sihat tapi di sebaliknya ada masalah yang gangguan dekat dalam badan kita dan kadang-kadang ada orang tu dia tak tahu macam mana cara untuk mendapatkan bantuan. Ini adalah amat baiklah ya untuk kita punya kaki tangan, khususnya pihak RTM punya kaki tangan, dan kami juga akan sangat mengalu-alukan daripada jabatan-jabatan lain untuk sama-sama lah menganjurkan program yang sedemikian. Dengan program ini kami dapat mengetahui tahap kesihatan dari segi kolesterol, cek tekanan darah tinggi, gula, kerana kita kaki tangan yang bekerja ni jarang pergi hospital. Dengan adanya program ni dapat memberi kesedaran kepada kita untuk membuat saringan kesihatan. Program ini baik di mana setiap anggota kerajaan dimestikan dalam 1 tahun tu pemeriksaan hendaklah dibuat 1 kali. Jadi ini untuk mengelakkan daripada kita mempunyai komplikasi kesihatan. Bengkel sehari ini turut diisi dengan ceramah kesihatan mental, HIV, penyakit tidak berjangkit dan pemeriksaan kesihatan. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.